Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada para penonton semua yang sudi hadir dan luangkan masa dalam webinar secara langsung ini bersama-sama lagi dengan Abejo Kampung Belukar. Dan tidak lupa juga kepada para panel jemputan handal dan hebat yang berada di sebelah sisi kanan kita. Alamak, kita terdapat gangguan teknikal sikit. Minta maaf para penonton, kat sini ada masalah teknikal sikit. So, bagi pihak Abaju minta maaf. Abaju akan masuk balik live ni, berikan masa dalam 10 minit. Sila bersabar buat para penonton. Okey. Relax dulu, minum air dulu ya. Okey, para penonton. Minta maaf atas terdapat gangguan teknikal sikit tadi. Okey. Sekarang panel-panel kita telah muncul. Okey. So, Abaju minta maaf sekali lagi lah. Mohon maaf sebab memang betul-betul tadi terdapat gangguan teknikal. Tak tahu tiba-tiba gambar panel kita hilang. So, tanpa melengahkan masa lagi, tak apa. Okey. Di sebelah kanan skrin kita terdapat panel-panel handal dan hebat. Okey, kat sini Abaju nak berpantunlah sikit. Okey, pantunnya berbunyi, Mega berarak, indah berbalam, di puput bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam, awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah, syukur diberi peluang kita bersua malam ini dalam webinar yang indah lagi bersiri-siri ini. Walaupun kita terdapat gangguan sedikit masalah teknikal. Tak tahu datang daripada mana, tapi insya-Allah dia berjalan lancar sekarang ni. Alhamdulillah. Amin, amin. Okey, apa khabar para penonton semua? Sehat? Cukup tidur tak? Manalah tahu semalam tak boleh tidur, tengigau-ngigaukan Abaju Kampung Belukar ni. Tak ada, gurau je, Abaju gurau. Okey, Abaju harap semuanya cukup tidur lah kan. Okey, moga-moga kita semua dalam lindungan ilahi dan sihat walafiat di samping keluarga. Dan bagi yang berjauhan dengan keluarga tu, mudah-mudahan sihat jugalah. Dan Abaju doakan moga-moga PKP ini cepat-cepatlah lenyap dan kita boleh kembali kepada keadaan sedia kala. Okey, saya Abaju ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama penuh Abaju Muhammad Zuhairi bin Anwar. Asalnya dari Kampung Belukar, Jajahan Pasir Mah. Orang-orang kampung Abel ada ke dalam ni? Acu komen sikit. Oh, Kemah Baju tu. Oh, okey. Terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan program seterusnya, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Kepada yang bukan beragama Islam, boleh berdoa dalam agama sendiri. So, sebagai pembuka webinar ini, bagi mendapat keberkatan dan keredahan Allah SWT. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Syukur ya Allah. Terima kasih atas bacaan doa bersama-sama tadi, para penonton. Abaju nak ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Majlis Sukan Negeri Kelantan, terutama kepada pengarah dan Kak Pia.
kerana menyarankan buat webinar ini serta sudi menjemput Abeju Kampung Belukar lagi sebagai moderator pada malam ini. Abeju juga nak ucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita kerana sudi meluangkan masa dalam webinar pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada para penonton yang sedang menonton Abeju Kampung Belukar kita sekarang ni, yang hadir bersama pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mengenal para panel handal dan hebat kita ni. Okey penonton. Panel pertama yang berada di sisi kanan atas skrin kita, berbaju biru, handsome, gagah perkasa orangnya adalah Coach Azmin. Beliau merupakan jurulatih memanah Sukma Kelantan dan penyelia Pusat Latihan Memanah Negeri Kelantan. Okey, next. Kita teruskan lagi dengan panel kedua kita. Berbaju merah, cute orangnya. Berada di sisi kanan tengah skrin kita adalah Coach Lisa. Okey, beliau ni merupakan jurulatih Pusat Latihan Memanah Daerah Kota Baru dan bekas pemanah Sukma Sarawak. Orang Sarawak ke? Okey, terakhir sekali, panel kita yang terakhir, berbaju merah pada malam ini, segak tampan lagi bergaya, yang berada di sisi kanan bawah, kalau para penonton boleh tengok, di sisi kanan bawah kita, sisi skrin kanan bawah kita. Okey, beliau merupakan jurulatih Pusat Latihan Memanah Daerah Bacok. Bacok. Okey semua, tanpa membuang masa lagi, webinar sesi kedua kita pada malam ini adalah bagi mengetengahkan atau membincangkan topik dengan tajuk pengalaman mematih pemanah semasa PKP. Kuh kehe lagu mana? Okey, semua, lebih arif lagi untuk kita mengupas topik pada malam ini. Marilah kita mengajukan persoalan-persoalan kepada para panel hebat kita ni bagi mendapatkan pandangan dan jawapan beliau. Okey, Coach Azmin. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Coach Azmin. Abeju nak tanya sikit. Ya. Okey. Bagaimana Coach Min melatih pemanah expert bertaraf bintang semasa PKP ni ya? Terima kasih Abang Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita Abang Jo yang semak getak. Semak getak. Terima kasih Min, terima kasih. Seluruhnya Tuan Pengarah Majlis Sukan Negeri Kelantan, pegawai-pegawainya dan para jurulatih sukan di Kelantan, para ibu bapa yang mengikuti rancangan kita, semua atlet yang sedang mengikutinya, serta para penonton sekalian. Nak tanya, kursi ada betul? Apabila PKP diwatakan di seluruh negara, maka dengan sendirinya semua pergerakan dihentikan. Sebarang aktiviti adalah tidak dibenarkan. Sekolah yang turut ditutup, semua program tidak dapat dilakukan atau dibenarkan sama sekali. Kami mendapat surat kos untuk memberhentikan semua kegiatan sekat, termasuk latihan memanah. Ini amat menduka cita sekali. Memanah adalah satu sukan yang memerlukan kekuatan fizikal dan mental. Ia juga memerlukan satu kawasan yang agak luas untuk kita menjalani latihan. Untuk mental tidak perlu luas mana sebab kita duduk rumah berfikir. Tapi untuk fizikal diperlukan satu ruang yang agak luas. Sebab kita perlu letak peralatannya seperti target bat dan beberapa
acara seperti kita nak memanaskan badan, kita kena shooting 5 meter, lepas tu kita akan shooting untuk perlawanan 18 meter, 30 meter, 50 meter dan 70 meter. Jadi semuanya ini memerlukan tempat yang luas. Jadi di taman-taman atau di perumahan biasa tidak ada tempat seluas ini. Tidak ada ruang untuk kita melatih pemanas-pemanas kita. Jadi saya sebagai jurulatih terpaksa mencari alternatif lain untuk kita meneruskan kegiatan latihan ini. Sebab dalam sukan memanah, apabila seorang atlet itu berhenti kegiatan, berhenti daripada menjalani latihan selama 48 jam, mana semua form-form yang kita ajar akan lari. Akan lari dan tidak akan dapat diambil balik. Ambil balik tapi makan masa yang sangat lama. Contohnya di KP utama kita cuti 1 bulan sampai 3-4 bulan kita tak dapat lagi untuk mengambilnya. Mengambil balik apa yang telah. Lagipun dalam sukan memanah kita ada 9 asas. 9 asas utama. Jadi kita terpaksa mengajar balik 9 asas utama itu kepada atlet-atlet kita. Seandainya mereka terlupa, itu memang amat menyedihkanlah. Jadi itu sebabnya saya terpaksa cari alternatif lain. Iaitu contohnya macam saya di Kusial tu, kita ada satu ladang persendirian. Jadi saya bawa atlet-atlet saya 4 orang, dua perempuan yang kita dua atlet perempuan yang kita shoot 7 pagi hingga 9 pagi. Lepas tu switch tu akan diambil pula oleh 2 orang lagi daripada pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Jadi kita caranya ialah mereka shooting dengan cara yang berlainan. Contohnya berjauhan. Maknanya tidak berdekatan lah. Maknanya satu target bat, satu orang. Mana setiap satu jaraknya antara lebih kurang 5 meter. Jadi ini mengelakkan daripada berlaku apa kesalahan lah untuk SOP tu. Lepas tu di dalam kelapa sawit tempat saya itu pula ada satu sedikit gangguan yang sangat bahaya lah. Dalam kelapa sawit ni dia ada ular. Ular tu memang bahaya lah. King cobra. Pasal apa? Ular ada di dalam kelapa sawit sebab di dalam kelapa sawit buah-buah yang masak tu dia akan gugur ke bawah dan tikus akan makan buah tu. Jadi ular tadi akan mencari tikus. Jadi saya pagi-pagi sebelum budak sampai, sebelum atlet kita sampai, saya dah ada di kebun lebih kurang pukul 7 pagi. Saya akan keliling tempat latihan itu dengan bulu sebatang, lepas tu dengan macis dan sedikit tiup untuk membakar kawasan tu, untuk mengasap kawasan tu supaya ular tu dapat lari dan nyamuk-nyamuk yang ada situ. Jika tidak, atlet kita tak akan dapat shoot. Itu negatif pertama saya. Yang kedua, atlet kita yang ada jauh daripada kawasan saya tu ada dua orang perempuan, seorang lelaki. Kita bawa target. Kita hantar target bas setiap orang satu untuk shoot di kawasan rumah. Shootnya tak sampai 18 meter pun, 14 meter. Tujuannya supaya mereka tidak lari saja. Itu je. Shoot tu supaya mereka tidak tinggal 48 jam. Itu sebab kita paksa dewan shoot saja. Jadi kita pantau dewan melalui video dan kamera. Jadi kamera kita ambil kamera video. Lepas tu dengan telefon sekali kalau dia orang buat kesilapan apa-apa, kita beritahu dia silap ini, silap sini. Dia akan betul balik. Lepas tu kita suruh dia ambil video, hantar kepada kita. Supaya kita boleh betulkan balik dan hantar kepada dia. Jadi memang susah sikit lah. Lepas tu apabila tanpa kita berada dekat dengan dia orang, jika peralatan itu kesalahan yang dia orang lakukan, kita terpaksa tengok dengan teropong. Sebab pengalaman kita ya, contohnya apabila dia orang shoot, katalah 6 batang hero, 6 batang kita tahu dah kata A ataupun kata saya contoh nama Auni lah katakanlah. Kita tahu di mana dia shoot. Siapa dia tu, dia seandainya dia shoot tu tak kena dengan kita punya, mesti dia ada kesilapan.
sama dia buat kesilapan ataupun peralatan tu rosak. Jadi maknanya setiap coach atau jurulatih akan prihatin dengan anak buah dia. Jadi kalau dia tidak prihatin dengan mereka-mereka ni, maknanya dia gagal untuk mendidik mereka. Sebab memang kita tidak boleh masuk rapat. Pasal mengikut SOP kita tak boleh rapat dengan orang. Jadi kita berjalan ni maknanya kita terpaksa pantau dengan teropong, dengan kamera. Gitu lah. Jadi benda-benda gini memang sangat susah lah. Susah. Tapi tak apalah, kita cuba sedaya mungkin untuk mengatasi perkara begini. Okey, Saya Cik rasa Min. untuk semua untuk pertama ni cukup dulu. Terima kasihlah. Terima kasih Tuan Mendeta. Okay. Okey, terima kasih kepada Coach Azmin atas maklum balas dan perkongsian beliau sebentar tadi. Okey, seterusnya Coach Lisa. Okey. Abang Ju nak tahulah Coach Lisa. Okey, Coach Lisa mempunyai pemanah di pelbagai tempat. Okey, bagaimana Coach Lisa membahagi masa melatih mereka ni? Kau kehal lagu mana? Yelah, macam saya sekarang kan, budak saya merata-rata tempat. Ada yang duduk kat KB, ada yang duduk kat Tanah Merah, balik kampung kan. Ada yang memang dari Pasir Mas. So untuk sanangkan kerja, macam apa Cik Mi bagi tahu lah, kita buat video call. Sekarang ya alat ketangkan canggih. Kita tengok je video call sampai masa untuk video call. Okay. So untuk bagi junior, mereka saya akan video call mereka lah 3 kali seminggu. Tapi saya akan video call mereka lebih kurang 1 jam untuk pantau mereka punya syuting. Tapi kalau untuk senior, saya akan lama sikit. Senior tu yang umur 12 ke atas lah, akan lama sikit. Lebih kurang boleh kata hampir setiap hari lah. Kadang-kadang bagi cuti sehari lepas 2 minggu training tu. Tapi sini masa bagi lama sikit, dalam 2 jam setengah macam itulah. Ini untuk mereka punya syuting sahaja, tapi kadang-kadang akan bagi mereka jadual untuk buat exercise, untuk naikkan mereka punya fitness level. Sebab dalam memanah, kita bukan sahaja nak tengok syuting. Kalau ada syuting tapi tak ada kekuatan otot, tak jadi juga. Macam itulah. Untuk kenapa saya bagi masa mereka pendek sikit untuk video call, sebab biasalah kalau coach tengok tu bebe banyak sikit. Ni kena auto, itu kena auto, bebe banyak. Jadi akan bagi mereka masa untuk mereka fikir balik apa yang patut mereka buat, untuk mereka shoot, untuk rasa tu. Kalau kita tengok lama sangat tu, budak-budak kadang-kadang akan stres sikit. Coach ni asyik cakap. Tak bagi pun peluang untuk saya shoot sendiri. So kadang-kadang kena bagi peluang untuk mereka. Macam itulah, kita tak boleh asyik nak cakap. So 2 jam tu tengok, okay, siapa ada masalah ni, siapa ada masalah tu, ada masalah ni, okay. So sebelum tutup video call tu akan summarize balik lah, okay, apa yang korang kena jaga. Contoh, okay, atlet ni, okay, you punya release tu, you punya jari, kadang-kadang you open macam ni, kadang-kadang you forward. So you kena fokus lebih pada you punya release. Okay, RCP, okay, masa you follow through tu, you punya ball out, you tak stay lah, apa-apa lah. Kena bagi tahu mereka lah. So lepas tu mereka akan ambil masa mereka sendiri untuk trend. Untuk fikir mereka apa yang patut mereka buat, apa yang mereka boleh buat. Sebab PKP ni payah ialah jurulatih tak boleh nak pergi sentuh atlet. Jadi atlet kena sendiri cari cara untuk buat apa yang mereka patut buat. Macam itu je lah. Abang Zu. Okey, terima kasih Coach Lisa atas jawapan yang diberikan tadi. Yelah, sekarang kan ada teknologi yang canggih, so kita boleh video call dan sebagainya lah kan. Betul. Okey, seterusnya Ustaz Mizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Abang Ju nak tanya sikit Ustaz. Sekarang ni kita semua tahu dah hingga kini kita masih dalam PKP lah. Apakah pengalaman Ustaz Mizi
dalam melatih pemanah basic semasa PKP? Sila kongsikan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara Jero sebagai mereka pada malam ini dan juga kepada semua yang terlibat, terutama daripada pengarah KSN dan juga Puan Sofia dan juga kepada rakan-rakan ahli panel kami, nama tak cukup, Ras banyak berada dan juga Lisa, rakan sebilangan dalam untuk PLD. Baik, untuk pengalaman saya bagi PKP ni lah melatih memanah yang untuk basic. Saya bermula, saya nak cerita kami tu lah pada semua yang live malam ni yang dapat monitor. Sebenarnya pengalaman saya yang mula-mulanya pada tahun lepas lah, apabila kita sedang berada dalam persiapan untuk kekejohanan MSSM 2020 di awal tahun. Masa-masa tu kita ada datang pusat untuk mewakili MSSK Kelantan. Masa tu saya terlibat dengan latihan Bor 12, pada utama kepada pelatih-pelatih pemanah-pemanah Bor 12 lah. Pada malam terakhir datang kita, pada malam tu kita dapat arahan daripada JPN untuk menutup pusat latihan. Jadi bermula daripada situ, saya sebagai seorang jurulatih yang lebih kepada yang dekat bawah untuk sekolah rendah. Jadi terasa macam menunggu-nunggu. Apabila PKP itu berlanjutan. Jadi sama ada pemanah-pemanah atlet yang berada di sekolah saya sendiri, di SK Telaga sebagai pusat kaji di Bacok. Jadi pemanah-pemanah saya itu masa tu kita total lockdown. Jadi banyak bulan. Jadi mangkang masa, pada masa tersebut prestasi mereka tu dah orang kata hampir separuh. Kata nak balik ke basic balik tu hampirlah. Maknanya kalau kita pakai 50% dah prestasi pada masa tersebut yang boleh mewakili negeri atau negeri. Pada masa tersebut kita tak tengok apa-apa. Tapi apabila dah buka sekolah, ada dalam PKPB, dalam kaedah PKPB, kita cuba buka balik pusat latihan. Pada masa tersebut, merancang balik. Masa tu saya berlatih di sekolah saya. Kita perlu ulang balik, kita panggil balik semua atlet dan dibenarkan dengan SOP-nya, dengan kaedahnya. Jadi, apabila pertukaran PKP semula dan juga sekarang ni PKP 3.0 terpaksalah merancang. Saya merancang satu kaedah latihan seperti mana Bami bagi tahu tadi, Lisa bagi tahu, merancang kaedah latihan. Mana di pusat latihan PLD SK3 ni, sekolah pelajaran, saya ada 3 peringkat. Yang pertama sekali dan antara atlet saya di sekolah kelab di sekolah yang terdiri daripada umur 9-10 tahun, daripada tahun 4 ada 3-4 orang, tahun 5 dan juga untuk Bor 12 lah yang pernah mewakili daerah atau pemain dekat daerah. Dan ada juga di kalangan bawah 16 ataupun bawah 15, di atas 1 ke atas 2 yang pernah bermain mewakili daerah ke peringkat MSSK. Dan juga ada seorang dua yang berada sebagai yang dah hebat lah, yang pernah pergi ke MSSM. Jadi ada 3 peringkat. Jadi pengalaman saya dalam keadaan untuk mengatur latihan, jadi tengok bagaimana situasi murid yang betul basic kita bagi mereka yang simple sekali latihan. Latihan seperti mana yang Lisa bagi tahu tadi, secara visual. Mana teknologi, saya sebagai seorang guru, kaedah visual atau PDP art tu memang biasalah. Tapi kebanyakan di kawasan saya ni, kalangan di kampung. Kalau biasa Beju pernah mari kalau saya guna Beju. Apa Ustaz? Kurang jelas.
Kena ada sekolah kebangsaan Terengganu. Okey, minta maaf. Saya kalau kat Kelantan ni, saya ingat sekolah kebangsaan Kubah Bebai je. Itu pun nak sebut pun tersangkut-sangkut. Okey. Okey. Kadang-kadang atlet saya ni di kalangan mereka yang lebih 40, yang kadang-kadang untuk PGPR kadang sangkut-sangkut untuk online. Jadi saya bagi satu jadual untuk dia membuat satu latihan di rumah. Contoh kata pada mula-mula PKP 3.0 ni saya ada bagi jadual lah untuk semua atlet mengikut kategori dan kesesuaian dengan dia. Apabila selepas pada itu, saya monitor petang, monitor dan juga atlet-atlet yang mampu hantar laporan. Dan ada jugalah seperti mana biasalah dalam melatih sendiri ini, seperti mana murid lah, kalau di sekolah, kalau gambar-gambar itu kita boleh monitor, guru boleh tengok, cikgu boleh tengok. Dia banyak dia punya tingkah. Kita boleh bimbing. Faham Ustaz. Apabila sendiri, itu saja untuk Okey. Ramadan ni. Kita serah balik pada Beju. Okey, terima kasih Ustaz Mizi atas perkongsian anda sebentar tadi. Okey, Abeju baru teringat tadi ada duk sebut pasal basic-basic ni kan. Mesti lepas basic ada advance lah kan. Okey, Coach Lisa. Abeju nak tanya lagi lah. Aha. Okey, seorang coach mesti ambil tahu, ambil peduli kepada prestasi atlet di bawah jagaannya. Betul. Okey, Betul. Coach Lisa. Apakah kaedah pemantauan Coach Lisa semasa PKP supaya prestasi pemanah kekal? Okeylah. Untuk macam mana saya pantau, saya tak nak ceritalah kalau kata saya boleh jumpa dengan atlet. Kalau boleh jumpa dengan atlet, pemantauan tu macam biasalah. Okey. Saya nak ceritakan masa yang PKP ni yang saya tak boleh nak jumpa dengan atlet saya, macam mana saya pantau. Untuk maklumat semua, yang ni student lagi masih terkurung lah dalam USM, tak boleh nak keluar. Jadi semua benda saya memang buat secara online untuk atlet saya. So macam tadi saya dah kata, biasa kalau training saya akan video call mereka. So untuk senior tu memang tengoklah mereka punya teknik yang lebih detail tu macam mana, okey ke tak. Kadang-kadang bagi mereka buat scoring biasa-biasa, kadang-kadang buat sikit mini game bagi mereka. Untuk junior saya akan lebih kepada mereka punya teknik asas. Semua ni melalui video call. Lepas tu untuk senior, saya akan minta satu benda. Setiap hari lepas training, mereka kena hantar report harian mereka. Jangan main-main, jangan ingat kena panah sahaja, kena hantar report juga. Apa dalam report mereka tu? Satu, apa mereka buat sehari ini untuk memanah. Adakah mereka jogging, adakah mereka exercise, jogging dah jog berapa km, berapa cepat. Exercise hari ni mereka buat core exercise ke, full body exercise ke, lower body ke, upper body ke. Lepas tu mereka kena hantar lagi sekali mereka punya video masa mereka memanah. Walaupun ada tengok video call, tapi kita kena faham lah video call tu kadang-kadang image tu tak berapa jelas. Kita pun tak boleh nak tengok dari berbagai sudut kan. Video call 2D, memanah kita kena lebih kepada 3D, kita kena tengok berbagai sudut. Jadi dalam mereka punya report tu, mereka kena hantar video daripada berapa sudut. Dari depan macam biasa, dari depan, dari siku, dari belakang. Dari sana saya boleh lagi detail untuk tengok apa masalah mereka. Sebab kadang-kadang dalam video call tak nampak sangat. Masa tengok video tu saya boleh replay. Dari video tu bolehlah saya tengok, okey budak ni, atlet ni ada masalah ni. Tadi saya mungkin masa video call saya tak perasan. So budak atlet ni ada masalah ni. Okay, saya pun akan bagi tak balik mereka. Okay, atlet A, cuba you tengok balik you punya video. You punya error ketiga, you buat macam ni. Cuba you tengok balik. Jadi you kena compare apa yang betul, apa yang salah. Dari sana kadang-kadang atlet lagi faham daripada masa kita video call kita cakap. Sebab kita tahu apa dia buat. Masa kalau tengok video balik mereka akan tahu, oh iyalah coach,
betul lah apa coach kata tadi, jari saya buat macam ni, jari saya ke depan, tadi saya tak rasa, tengok video baru saya faham. Jadi itu penting lah untuk mereka hantar report. Dalam report tu ada satu benda yang paling penting. Mereka kena buat satu refleksi untuk mereka hari ni punya training. Adakah hari ni punya training saya ada mistake, ada ke coach bagi tak saya ada mistake apa, adakah hari ni saya training dengan bersungguh-sungguh, macam itu. Benda ni bagi saya agak penting lah sebab kita tak boleh nak face to face, kita tak boleh nak bercakap banyak dengan atlet untuk mereka rasa, mereka faham. So I lebih suka lah kalau mereka hantar report bagi saya, dari sana saya point out apa masalah mereka daripada kita buat video call. Sebab masa video call mereka nak shoot, nak fikir, mereka akan kadang-kadang serabut. Lepas tu ada satu lagi benda yang saya buat ialah betul-betul buat satu online game mereka. Macam sehari dua ni baru je saya selesaikan buat online game untuk atlet saya. Online game ni untuk mini sajalah, untuk saya mini PLD sahaja. So apa yang saya buat ialah saya akan video call budak. Okay, tapi saya buat dalam beberapa kali lah untuk kategori sebab satu video call tak boleh nak call banyak-banyak nanti serabut. Okay, untuk saya akan pecah lah untuk senior dengan junior. So apa yang saya buat untuk game tu, saya akan buat macam betul-betul tournament. Saya akan buat set time, akan buat buzzer mereka. Lepas tu yang paling special ialah saya buat satu Google Sheet. Google Sheet online, so atlet setiap kali pergi retrieve error, mereka bukan saja catat skor dalam scorebook mereka. Mereka siap kena key in skor dalam mereka punya Google Sheet. So ini sebenarnya saya copy lah sikit apa cara-cara Ian Shaw buat. So budak akan rasa lagi macam mereka dalam tournament. Macam atlet saya seorang tu kata, coach nervous lah nak shoot macam ni, rasa macam pergi tournament. Padahal saja satu mini game untuk mereka lah. So cara ini kita boleh lagi pantau mereka punya mentality. Sebab dah lama tak pergi game, so kita nak tahu kalau mereka masuk game, apa keadaan mereka? Adakah mereka punya mental okey? Adakah mereka punya teknik okey? Jadi rasa cara saya pantau sepanjang PKP ni, masa saya tak boleh nak jumpa atlet, macam inilah. Tengok video call, tengok mereka punya report, lepas tu buat sikit mini game untuk mereka lah. Itu je lah saya daripada Kak Banju. Okey, terima kasih kepada Coach Lisa atas maklumat anda tadi. Okey, seterusnya ditujukan kepada Coach Gagah lagi perkasa malam ni. Coach Azmin, Abang Ju nak tanya. Bila ngajar pemanah advance, kekuatan adalah penting supaya kemahiran dapat dikuasai. Apakah kaedah Coach Min gunakan untuk mengekalkan kekuatan pemanah ni? Coach Kehel lagu mana? Terima kasih sekali lagi Abid Ju, moderator yang hebatnya. Sebenarnya melatih pemanah-pemanah yang advance ni amat susah sebab mereka adalah umpama tentera yang sedia untuk berjuang. Jadi seandainya mereka berada dalam kelemahan, dalam kelembapan, maka mereka akan jatuh. Contohnya PKP, kita tak tahu bila masa akan ditarik. Apabila PKP ditarik, setiap negeri, setiap tempat akan mengadakan terbuka. Open sana, open Terengganu, open Johor, open semua. Jadi kita sebagai orang kata atlet kita, jika atlet kita hebat dan advance tidak bersedia untuk mengikuti perlawanan ini, maka kita akan tak dapat menghasilkan atlet yang baik. Jadi mereka harus mesti sentiasa berada dalam keadaan yang amat kuat maksudnya dari fizikal, mental dan sebagainya. Mereka mesti sentiasa bersedia. Jadi untuk memastikan mereka yang bersedia, kita ada beberapa cara, beberapa formula untuk mengekalkan kekuatan mereka. Pertama, dulu kalau belum PKP kita jogging. Setiap pagi, kalau tak bersekolah, mereka akan 5 km sehari akan jogging. Termasuk saya sendiri akan kayu fisika
escort dia orang. Coach kita, Coach Ikram akan ada di belakang yang motosikal. Kalau apa jadi, mana Coach Ikram akan tolong mereka ni. Jadi saya di depan. Jadi setiap pagi kalau tak bersekolah, 5 km setiap hari. Lepas tu, selepas jogging, 5 km, kita akan balik sampai ke Padang, tempat memanah, tempat latihan kita. Kita akan buat full exercise. Full exercise tu seperti lompatan Apollo, pumping, lebih kurang 10 jenis exercise ni, mereka akan buat semua. Jadi, dengan ini dapat dikekal kecerdasan mereka. Di segi mental pula, di segi mental, kita akan beri satu latihan yang khusus supaya mental mereka ni akan sentiasa tinggi, sentiasa bersemangat untuk mengikuti apa pun yang akan berlaku di depan mereka. Maksud saya tadilah, bila PKP ditutup, maknanya masing-masing negeri akan berusaha untuk terbuka opening ni. Jadi kita sedia menghantar atlet kita walau apa cara sekarang. Sebab kita bersedia. Sebab itulah dalam musim ni, kita sentiasa. Kalau mereka tak boleh pergi ke Padang tempat kita hantar peralatan, contohnya target bakar rumah mereka. Kita pantau mereka dari jauh. Contohnya atlet lelaki kita dengan Coach Aiman. Berlatih dekat rumah Coach Aiman tu. Coach Aiman ada di dalam rumah. Tapi mereka berlatih di luar rumah. Dengan teguran-teguran dibuat daripada dalam rumah. Dalam rumah coach. Sebab kita tak boleh ramai kan. 2 orang tu akan berada di luar. Coach ada di dalam, akan tegur. Sampai gitu. Masa tu buat setiap pergerakan, kita pantau. Supaya mereka sentiasa kekal dalam keadaan yang ingin berjuang. Ingin memanah. Jadi, jika seandainya mereka down atau jatuh atau lembab, jadi maknanya rugilah. Kelantan lah rugi. Sebab atlet kita memang berada di tahap yang maksimal untuk pergi itu. Jadi, kalau kita tak dapat menghantar kita, saya kata amat malang sekali. Pertama. Yang kedua, kita juga sentiasa memantau di segi pemakanan atlet-atlet kita. Saya syukur alhamdulillah kepada dunia pasal kita sentiasa memastikan atlet-atlet dan keluarga ni sekali. Contohnya, setiap pagi kita tanya atlet kita ada makan, macam mana keluarga awak kerja ke hari ni, pasal apa. Banyakkan atlet saya, 10 orang perempuan ni, ayah dia semua kerja kampung, jadi tak boleh bekerja. Ada yang driver lori, ada yang tukang rumah. Jadi bila tak boleh buat kerja, jadi takut dia orang tak makan. Jadi saya dengan Coach Ikram, dengan Tuan Haji Kamaru pun kadang-kadang ada juga follow sikit duit atau makanan untuk mereka dapat beli sikit apa yang patut. Tapi setiap pagi jika latihan, maka kita akan bagi dia orang makan tanpa bayaran sekali. Sebab kita tahu makanan adalah penting. Tak apa makan dia orang akan lembek. Tak boleh buat latihan, tak boleh berlari, tak boleh tarik, tak boleh shooting semua. Jadi di samping kita menjaga mereka, kita juga mengorbankan apa yang kita dalam konsep kita untuk mereka. Itu saja Tuan Moderator. Okey, terima kasih Coach Min atas perkongsian kaedah-kaedah bagi menguatkan kekuatan pemanah tadi. Okey, pemanah semua kena ambil maklum apa yang Coach Min bagi tahu tu supaya prestasi anda kekal semasa lockdown. Okey, Coach, lepas tu pemanah, tambah pula sekarang ni PKP. Okey, so Ustaz Mizi, Habis Ju nak tanyalah, berdasarkan pengalaman PKP lebih dari setahun ni, bagi Ustaz Mizi, apakah kaedah paling sesuai bagi melatih pemanah semasa PKP? Okey. Terima kasih, Abang Ju.
Baik, kaedah yang paling sesuai lah. Kalau saya kata nak bagi satu kaedah yang spesifik tu, kata bergantung kepada keadaan. Contoh kata Bambi tadi menceritakan kaedah situasi di Kosian, bagaimana di Tanah Merah dalam satu daerah. Atlet-atlet yang berada dalam satu daerah boleh kata bergerak dalam daerah, tak perlu merentas daerah. Macam Coach Lisa, kaedah dia ada mana atlet yang berada di luar daerah, lagi pula beliau yang tidak dapat keluar, jadi terpaksa menggunakan teknologi yang sepenuhnya. Macam saya, ada yang berada di dalam daerah, ada yang berada di luar daerah, jadi terpaksalah kaedah yang paling saya nak kata yang spesifik paling sesuai bergantung pada keadaan atlet juga. Contoh kata, atlet saya cuma ada 4 orang sahaja yang mempunyai kemudahan di rumah yang boleh shoot. Yang mana ada target, ada macam biasalah, ada target buat dan ada fasilitas yang sesuai yang untuk shoot. Ada atlet saya yang perempuan berada di perumahan dan jauh daerah yang lain. Kawasan perumahan, taman perumahan tak sesuai, tidak ada ruang. Masalah saya sesuaikan yang lebih kepada fizikal, latihan fizikal. Yang mana yang latihan yang atlet yang ada ruangan untuk shoot, mereka akan seperti mana Lisa beritahu tadi, kita bagi satu guideline, jadual. Okey, hari ni awak kena buat apa, jadual macam mana, buat jogging 3 km ataupun lari setempat setengah jam ke, paling minimum, lebih tak apa. Itu kaedah lah. Yang paling kata nak dikatakan yang paling sesuai tu, payahlah baju. Kerana bergantung pada keadaan lah. Kalau katalah orang atlet tu boleh shoot 18 meter sahaja ruangan rumah dia, okey. Pagi dia lebih kepada fizikal kejap. Kalau hari bersekolah, pendidikan, kebanyakan atlet ni ramainya adalah pelajar. Jadi petang baru dia atlet akan shoot. Dan mereka akan hantar report rasanya setelah petang ataupun hantar report pada kita, video-video pada jurat. Saya akan bagi bimbingan. Kalau yang buat live tu, kalau sebelah petang, saya akan call ataupun buat bimbingan langsung buat show petang. Bagi mereka yang tak dapat tu terpaksalah. Orang kata yang atlet yang tidak ada kemudahan di rumah tu terpaksalah tumpu kepada hanya fizikal dan juga buat latihan. Contoh katalah menggunakan kaedah getah, band tu, tarik getah. Okey, buatlah berapa yang banyak maksimum. Dan ada juga atlet yang terpaksa latih kawasan perumahan, rumah teres, perumahan. Terpaksa buat dalam rumah. Ada juga yang terpaksa buat dalam rumah. Jadi pelbagai kaedah yang sesuai, yang boleh kita sesuaikan dengan keadaan atlet dan juga kemampuan lah bagi seorang atlet itu. Itu di antaranya kalau saya nak kata sebagai spesifik latihan, ada payahlah untuk latihan tu. Tapi bagi kad lainnya, okey, jogging setiap hari, saya bagi jadual, buat latihan-latihan fizikal, pumping, plan dan juga berbagai-bagai lah. Bagi yang bawah latihan tu, baru saya letakkan dalam jadual tu bagi mereka yang ada kemudahan dan mampu. Okey, buat hari ni shoot. Tumpuan kepada release sahaja. Satu hari, saya nak tengok release je, ambil gambar release saja. Okey, hari ni bagi body form macam mana. Okey, di antara latihan kaedah yang sesuai yang bagi saya lah di kawasan saya ni. Latihan. Dan apabila masuk fasa 2 ni, kita bagi buka pusat latihan, itu kaedahnya berbeza. Okey, hari ni dah bermula di pusat latihan saya. Di range belakang rumah saya, ada latihan yang dilaksanakan mengikut SOP dan bilangan yang minimum itu yang sesuai, satu target buat satu orang. Okey, itu habis je daripada saya. Okey, terima kasih Ustaz Mizi atas perkongsian pengalaman anda tadi. Okey, next kita tahu memanah ni ada macam-macam jenis kategori dan sebagainya lah kan. Lepas tu dengan PKP lagi ke. Abel Ju nak tanya
kepada Coach Lisa lah. Okey, dalam pandangan Coach Lisa lah, ada peluang tak pemanah intermediate ni di-upgrade kepada advance semasa PKP? Bagaimana coach lakukan? Kau kehel lagu mana? Okay. Bagi saya kalau nak tukar atlet minyak equipment ni sebenarnya dia ni planning panjang tau. Dia bukan sedelik nampak budak macam okey kita tukar, tak ada. Biasa macam saya memang akan macam apa kita kata periodization. Kita memang ada set tak, okey budak ni dia start basic bila. So kita jangka agak bila dia punya teknik akan matang, dia jangka dia bila okey kita akan set satu timing kat sana. Itu saja kita punya planning, tapi betul-betul bila akan tukar tu masih ikutlah keadaan atlet tu sebab kadang-kadang planning tak akan jadi reality, betul tak? Okay. So kalau kata andaikan atlet tu memang sampai dekat-dekat sampai masa untuk tukar equipment tu, bagi saya ada beberapa perkara lah yang kita kena nilaikan. Yang pertama, yang paling penting adalah mereka punya teknik memanah. Adakah mereka punya teknik memanah ni sudah matang dan konsisten? Naklah kalau budak tu kejap hari ini shoot body tegak, esok shoot body pendek, pengkok, lusa naik dada pula. Kalau macam itu, I boleh kata tak perlulah nak tukar equipment. Tatih dulu, bagi betul-betul shoot elok-elok dulu, baru kita untuk tukar. Itu pertama, mereka punya teknik. Kedua, adakah mereka punya kekuatan, mereka punya fitness sesuai untuk tukar. Sebab untuk upgrade ni, dia bukan sahaja bor tarikan jadi berat. Bor sendiri tu pun akan jadi berat. Terutamanya kalau atlet nak tukar dari bor kayu, wooden bor, kepada advanced bor, recurve bor. Berat, agak sangat berat lah dia punya perbezaan tu. So kita kena tengok budak punya kekuatan otot dia okey ke tak. Tak nak nanti dia dah tukar tu, tak boleh nak kontrol bor pula, susah lah nanti atlet ni performance memang akan drop sangat teruk. Yang ketiga kita kena tengok atlet mentality, sama ada dia faham tak kenapa dia kena tukar bor. Dan janganlah budak kata coach I shoot elok, dia kenapa coach nak tiba-tiba nak tukar saya jadi ini, tiba-tiba nak tambah ni. Sebagai seorang coach kita nak bagi tahu, okey, contohlah, okey, Zaim, dia dah shoot ball ni dah macam ini. Okay, so coach tengah prepare ni nak tukar you masuk tukar ball lain. Tapi dalam jangka masa ni, Zaim you kena buat macam ni. Kena bagi budak ada satu mindset untuk dia ready untuk tukar ball. Kalau saya tak berapa suka lah nak tiba-tiba tukar ball, kadang-kadang atlet akan terkejut. Kita kena bagi hints dulu, okay, you kena buat ni, okay, kalau you dah shoot okay, release you smooth, okay, you punya score sampai tahap-tahap, certain tahap ni, okay, dengan you boleh selalu commit, coach akan tukar ball. Tapi you kena janji, lepas you tukar ball, you kena shoot molek lagi, kena shoot, okay, coach suruh shoot, you kena shoot, jangan hari ini shoot, esok tak shoot, lusa nak shoot, coach suruh shoot 300, patah arrow, you hari ini shoot 150, kalau macam itu kita downgrade balik lah, tak payah tukar ball, macam itulah. So itulah kalau bagi saya boleh tukar ball ke tak, sebenarnya boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting atlet tu sendiri dia macam mana, adakah dia boleh commit untuk ataupun tak. Tapi kalau kata macam Cik Ni ke macam Ustaz Mizi yang boleh direct face to face tu, rasa tak ada masalah besar lah sebab mereka boleh betul-betul pantau. Tapi macam saya tak boleh nak betul-betul pantau directly macam itu, saya kena lagi alert lah. Tapi bagi saya memang adalah atlet saya yang tengah upgrade sikit-sikit. Tapi saya tak adalah upgrade ball terus, saya upgrade mereka punya equipment dari pakai long stabilizer sampai tambah side step. Tapi saya ada bagi mereka period. Okay, macam atlet saya Alisha, saya memang dah planning nak bagi dia pakai side stabilizer. Sebelum ni dia pakai satu tepat depan je. So sebelum I bagi dia betul-betul pakai tu, I bagi tak dia, okay Alisha, coach nak bagi you pakai stabilizer tepi. Tapi kita tak ada terus pakai tau. Kita bagi you tempoh dulu, okay. So sekarang ni setiap kali lepas you shoot, you buat ball training, you try dulu you pasang side stabilizer tu, you rasa macam mana. Mesti akan rasa berat. Jadi kita tak bagi you
shoot dulu. You biasakan diri dulu, familiarize dulu dengan equipment tu. You pakai dulu untuk tarik kosong. Okay, kalau hari ni you buat 10 kali, esok you buat 20 kali. Lama-lama dia dah biasakan diri. Sampai okay Alicia, macam mana you rasa okay ke tak? Boleh tak kita nak tukar? Kalau dia rasa okay coach, saya rasa okay, saya confident dah untuk tukar, okay, baru saya tukar. Kalau dia rasa macam tak confident, coach saya rasa tak boleh lagi lah, coach saya rasa macam tak boleh nak kontrol, okay tak apa, coach bagi masa lagi seminggu ke 2 minggu ke, tunggu you betul-betul dah confident untuk tukar, coach tukar. Macam tu je lah daripada saya, Banzu. Okey, terima kasih Coach Lisa atas pandangan dan maklumat anda sebentar tadi. Okey, seterusnya PKP datang lagi. Aduh, PKP ni tak habis-habis. Okey, Ustaz Mizi. Abejo nak tanya sikit lah. Perkara ni Ustaz Mizi mesti pernah laluinya. Okey. Mohon Ustaz kongsikan perkara yang sukar untuk melatih pemanah semasa PKP berdasarkan pengalaman Ustaz untuk dikongsikan kepada para penonton kita malam ni. Okey, dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Rajo. Ada juga kepada semua panel dan juga yang monitor, yang live, tengok live malam ni, semua penonton. Baik, yang paling suka bagi saya lah, pengalaman bagi saya ya. Yang paling suka saya ni bukan orang yang hebat lagi macam Coach Min, yang macam Coach Lisa. Saya masih baru lagi, orang kata masih lagi growing up untuk belajar. Sambil tu kita menjaga satu pusat latihan. Yang paling suka bagi saya lah untuk melatih dalam musim aktiviti. Apabila untuk monitor semua, contoh kata kita ada 10 atlet yang betul-betul mencapai prestasi yang mau kata menurun, kalau daripada 100% nak maintainkan dia 70 hingga 80% prestasi dia sepanjang PKP ni. Jadi kita dah tahu di rumahnya dia bagi tahu ada buat training, hantar gambar, tapi jumlahnya tu. Jadi integriti di situ. Di situ integriti dia bagi seorang atlet yang nak bagi kepada saya yang paling sukar adalah apabila jauhan, tidak boleh berhadapan dengan atlet. Walaupun kadang-kadang dalam PKP ni, walaupun satu daerah, kita tak boleh nak panggil atlet ke pusat latihan. Tak boleh buka pusat latihan. Jadi bukanlah, memang payahlah kalau katalah macam besar kata Nani Komin kata okey boleh berlatih di kawasan yang itu tanpa dia ada penjarakan. Tapi sebelum masa fasa 1 ni memang kita tak boleh gerak mana-mana, hanya berada di rumah. Jadi setakat itulah yang suka bagi saya sebagai seorang pelatih yang kata baru ni, untuk mengekalkan prestasi atlet-atlet yang ada yang telah seperti mana Nisa kata tadi, immediate nak relevankan dia dah. Nak bagi requirement nak tukar, sebelum pada ni nak tukar dengan requirement, kita bagi tempoh masa. Jadi apabila PKP, kita downkan balik, dia tak mampu lagi. Jadi itulah kesukaran bagi saya. Dan alhamdulillah apabila dah fasa 2 ni kita boleh berada, adalah terbuka sikit. Kata ruang dan peluang untuk kita memperkemaskan lagi latihan. Tapi bagi saya di kawasan ini, itulah laporan-laporan yang boleh mereka hantar pada saya, cuma video dan video-video lah saja yang kita analisikan, kita analisakan video-video dan juga bagi bimbingan. Tapi orang kata nak perhati tu, tak perhati je. Memang tak perhatilah. Kata setakat mana yang boleh, minimum masa maksimum yang boleh bagi atlet itu mengantarkan prestasi, setakat mana yang mampu, itulah yang dia boleh buat. Itu saja video. Okey, terima kasih kepada Ustaz Mizi dalam perkongsian pengalaman anda tadi. Okey, ngelah lah ya. Sekarang pun dah jam 9. Sekarang pun dah jam 9.55, hampir sejam dah kita ni. Okey, Abejo nak minta kepada Coach Azmin.
untuk rumuskan iktibar yang kita perolehi daripada pandemik ni kepada atlet-atlet muda untuk masa depan. Dipersilakan Coach Min. Sekali lagi terima kasih Abah Jo, moderator yang bijaksana saat ni, serta para panel serta penonton sekalian. Saya ada beberapa perkara nak rumuskan di dalam perbincangan kita tadi, serta beberapa perkara yang kita mahu untuk mengembalikan kegemilangan memanah negeri Kelantan setelah legasi memanah kita ditinggalkan oleh Coach Ikram. Sampai sekarang tak ada lagi penggantinya. Jadi yang akhir legasi Kelantan di tingkat pusat dan nasional dan negara ialah Ikram. Sekarang Ikram adalah bersama saya sebagai jurulatih. Jadi saya kesimpulannya yang pertama, kita nak supaya peralatan kita ada padang kita sendiri atau lapan sasa kita sendiri. Tanpa padang atau lapan sasa kita sendiri, kita gagal. Sebab tengok, contohnya PKP, mereka boleh belajar langsung. Ada yang berlatih di kawasan perumahan, ada yang berlatih di tempat yang tertentu dengan penuh haya. Jika kita ada padang atau lapan sasa yang disediakan oleh MSN dan pihak-pihak tertentu, maka walaupun PKP, walaupun darurat, kita masih boleh lagi menjalankan latihan kita di tempat tersebut. Tempat atau lapan sasa itu amat perlu sekali. Saya rasa sepatutnya negeri Kelantan ada satu lapan sasa yang bebas dan bersolid untuk memanah-manah kita menjalankan aktiviti harian, mingguan, bulanan bagi mengembalikan semula kecemerlangan memanah negeri Kelantan. Pertama. Kedua, peralatan. Peralatan hendaklah mencukupi kepada semua PLG dan PLN di negeri Kelantan, termasuk di Bacok, di Kota Baru, Sana Merah, di mana tempat. Yang penting target bat. Target bat ni susah nak dapat pasal barang tu pertama mahal. Kedua, barang tu berat. Jadi, jika ada yang target bat yang cukup, di musim PKP ni kita boleh hantar ke setiap rumah atau atlet-atlet kita yang berbakat, hantar target. Walaupun mereka tak ada mari sini, kita target, pantau mereka buat syuting di rumah. Lepas tu, kita tengok kalau mereka buat kesilapan, buat kesalahan, lalu kita pantau melalui video, melalui kamera dan sebagainya. Jadi saya rasa dengan cara begini, kemungkinan kita semua, para latih semua, dapat mengembalikan kemenangan memanah Kelantan. Yang tiga saya rasa ini penting juga. Pakaian pemanah-manah kita. Pakaian yang lengkap, contohnya saya di Tanah Merah melatih pemanah dalam kelapa sawit. Saya dah cerita tadi bagaimana dengan ulahnya, bagaimana dengan selupnya. Jadi jika tak ada pakaian yang cukup, mencukupi, maknanya sentiasa buat dalam keadaan yang berat lah. Contohnya bila berlatih hari ni, kasutnya kotor, bukan basah apa ni. Jadi mereka terpaksa basuh. Bila basuh, besok tak pakai. Basah kat situ. Hujan apa kan. Kita dalam kelapa sawit itu ada ular, ada duri kelapa sawit. Jadi benda macam ni adalah sangat mencekam latihan kita. Jadi saya rasa benda ni pun juga turut memainkan peranan penting untuk menaikkan latihan atlet-atlet kita. Seterusnya saya nak cerita pasal kehidupan seharian atlet kita. Saya cerita yang Tanah Merah. Yang lain saya tak tahulah, Pak Cikgu atau Pak Deza. Pasal kita, atlet kita adalah anak saya desa tadi, anak tukang kayu, anak pemandu, anak ni semua kan anak-anak orang yang kurang berada dan anak yatim pun ada dalam kita. Jadi mereka ni amat berbakat dan bersedia untuk wakil negara. Jadi seandainya kita tidak pupuk mereka, kita tidak belai mereka untuk ke arah memanah yang baik, maka bakat-bakat mereka akan terendam begitu saja. Jadi yang pentingnya macam PKP ni, macam betul dah saya Coach Ikram, aku Haji Kamaru selalu bertanya khabar tentang makan, minum, serta
kalau nak beli makanan semua tu, kita selalu tanya khabar. Jadi saya harap pihak MSN atau pihak tertentu dapat bertanya khabar kepada atlet-atlet atau kepada jurulatih sejati yang berada di luar Kota Baru. Bagaimana keadaan atlet-atlet mereka. Tanya khabar bagaimana latihan-latihan, bagaimana atlet jurulatih semua. Sebab inilah punca sebenarnya turun atau naiknya atlet memanah di Kelantan. Kita tak mahu lagi tengok memanah Kelantan jatuh. Sekarang kita berada di takut yang paling sedih. Dulu memanah adalah hak kita, hak Kelantan. Tapi bila dah berlaku satu yang saya tak dapat ceritakan sini, sekarang kita dipermainkan oleh negeri-negeri lain. Kenapa? Kerana kita berada di bawah. Jadi saya harap para jurulatih semua, cikgu, Dila dan beberapa jurulatih memanah akan cuba usaha untuk menaikkan lagi Kelantan ke persaudaraan negara Malaysia. Terima kasih Coach. Terima kasih Abang Jo. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Coach Azmin atas rumusan dan pengajaran yang telah diberikan pada akhir program kita malam ini. Okey semua, sekarang pun kita telah berada di penghujung rancangan. Sebelum menamatkan webinar sesi kedua ni, Abang Ju nak berpantunlah sedikit supaya para penonton dapat ngigau-ngigaukan lagi Abang Ju malam ni. Tak ada gurau je. Okey, pantunnya berbunyi. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadiran budiman, lain kali bersua lagi. Alhamdulillah, lebih daripada sejam kita berbicara secara live ini. Semoga dapat ilmu yang berguna atau tips-tips dari para panel hebat jemputan kita malam ni. Okey, terima kasih yang tidak terhingga kepada Majlis Sukan Negeri Kelantan, para panel jemputan kita, Coach Azmin, Coach Lisa dan Ustaz Mizi. Semoga kita berjumpa lagi di sesi-sesi akan datang dan tak lupa pula kepada para penonton yang sudi meluangkan masa bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa follow page TM Archery bagi mendapatkan perkembangan semasa. Sila klik butang like dan share di bawah. Jaga diri, stay safe, #TM Archery. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, good night. Sekian, terima kasih.